dia ni termasuk di antara perempuan yang pergi menyerah diri kepada Nabi SAW. Ikut, kalau Nabi SAW nak bini, tak apa, dia bersedia. Itu Zainab, termasuk di antara perempuan-perempuan yang menyerah diri kepada Nabi SAW. Dalam riwayat-riwayat disebutkan perempuan yang menyerah diri kepada Nabi SAW ni bukan seorang. Hak baru ni, hak kita jumpa baru ni, bukan seorang tu ya. Ada beberapa orang. Di antaranya yang disebutkan oleh ulama, Zainab. Jadi supaya dia tidak kecewa sangat, dan Nabi SAW menyebabkan masa muda dia tu habis dengan begitu, dalam keadaan kecewa rumah tangga dia, patut sekali Nabi SAW berkahwin dengan dia sebagai menghiburkan hati dia. Di samping itu, bukan hak tu saja, dia ni kan bekas bekas kepada anak angkat Nabi SAW, yang mana mengikut tradisi orang Arabnya, mengikut pahaman orang dianya, tak boleh menikah dengan anak angkat. Ada 2-3 sebab tu sekali. Jadi hikmat tu banyak. Sebab itulah Nabi SAW berkahwin dengan dia. Kalau ditakdirkan menikahlah Zainab itu dengan orang lain hak sepadan dengan dia lah, kita andai hak dia kenal, hak sesuai dengan dia, boleh jadi tak cerah. Apabila tak cerah, dan orang tu pun bukan anak angkat Nabi SAW, tak ada lah hukum. Sedangkan nak cerita benda ni mendalam, berakar umbi. Kalau tidak pemimpin hak besar sekali buat, tak degi, tak berubah masyarakat. Dia kena ketua tu sendiri berlaku pada dia, dan benda ni tidak aib di sisi Allah SWT, tak ada apa. Jadi itulah sebab hikmatnya. Dari segi hikmatnya, apa Nabi SAW menikah dengan Zainab, sebab dia tu bekas isteri anak angkat dia, dan anak angkat dia supaya anak sendiri nak menghapuskan pahaman tu, pegangan tu, maka Nabi SAW berkahwin. Tak apalah tu. Seterusnya, kalau kita tengok ayat tadi mengikut tafsiran hak biasa, hak ramai-ramai ni kita selalu duduk jumpa, dia kata hak tadi tu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu duduk susuk sesuatu, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan nyatakan kamu takut kepada manusia, sepatutnya kamu takut kepada Allah. Hak tu semua tuju kepada Nabi lah belaka. Tuju kepada Nabi lah maknanya. Maknanya duduk susuk nak ke bini orang, kenal kepada bini orang, susuk Allah Subhanahu Taala rayak dah, dia tidak rayak kau. Apa tidak rayak? Apa tidak rayak? Hak Tuhan rayak tu berupa gap dia. Kalau ayat Quran, mana ayatnya? Mana ayat? Kalau berupa wahyu hak lain, mana? Hadis mana? Hak rayak kata lama dah dia tahu. Hak sahih, rayak hak sahih. Kalau hak tak sahih, orang tak kira. Orang tak kira. Tak ada. Bila tak ada, andaya saja. Bermakna telah dituduh secara tidak langsung, telah dianggap Nabi SAW ni pura-pura. Sebenarnya kalau mengikut hak riwayat hak teruk tadi, dia macam kenal lah. Kalau dia cerah, dia boleh nikah. Kalau mengikut asal lagi, dia menyembunyikan sesuatu, mana dia pura-pura lah. Sebenarnya benda ni akan berlaku juga, akan cerah juga. Apa ya? Dia kata tak usah cerah. Mana pura-pura lah tu, ngada-ngada. Hak sebenarnya tidak lagu tu, kehendak Tuhan pun tidak lagu tu, dia sendiri pun tidak lagu tu, tapi dia kata tak usah cerah. Tapi dalam hati dia kata macam kata cerah. Besar tu kita kata kepada Nabi SAW secara tidak langsung. Bermakna Nabi SAW sendiri telah meletakkan asas taqiyah. Taqiyah boleh lah kalau lagu tu. Macam yang duduk amat pura-pura, dalam hati lain, mulut lain. So perkara tu masalahnya kalau mengikut tafsiran. Yang kedua, watakhshan nas, engkau takut kepada orang. Takut gapo? Takut atas bukti apa? Takut atas bukti apa? Waktu kena tak nak tahu. Takut nak royak. Takut nak royak. Akan datang dia akan menikah dengan apa nama ni, bekah anak angkat dia. Takut nak royak tu. Pasal apa? Waktu bercanggah dengan adat masyarakat. Lepas tu hak royak Tuhan ni sah, berhala ni, apa nama ni, tidak Tuhan, tu semua palsu. Tak bercanggah kau tu. Bapa tak takut. Bapa tak takut. Hak lain mana? Hak serupa dengan adat masyarakatnya hak Nabi SAW buat tu. Berapa banyak hak bercanggah, dia tak takut pun. Bapa hak ni takut. Cuba ayat takut orang mana. Lepas pada tu Allah SWT kata, tengok satu ayat selepas pada tu,
alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, dia takut. Wa yakhshawnahu, mereka ini orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, yakni rasul-rasul ini, takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan, mereka tidak takut kepada sesiapa pun illallah, kecuali Allah. Lepas tu kita kata dia takut kepada manusia pun. Sadil lepas pada tu je ayatnya. Tak mungkin Rasul dia takut kepada manusia dalam nak menyampaikan agama Allah SWT. Hak ni agama dia lah, dia nak ubah masyarakat. Apa dia takutnya? Dua, tak lagi tafsiran lagu. Bahaya tu. Mana kita tuduh Nabi takut, sedangkan Allah SWT sendiri kata dia tidak takut. Bukan Nabi saja, Rasul-Rasul lain pun tidak takut. Dia takut hanya kepada Allah. Sedangkan ayat sebelum pada tu hak dikatakan, Tuhan kata kepada Nabi tu, engkau takut kepada manusia. Maknanya Nabi bukan Rasul lah, sebab takut kepada manusia. Sebab ayat selepas tu kata kalau Rasul, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Mana dia takut? Seseorang dia tidak layak lah. Pak Allah SWT tak pandai lah pilih dia. Dia bukan dia takut kepada orang, tidak layak. Berat tu akibat dia. Sebab itulah dalam tafsir Quran ni payah, dia benar-benar halu hak lagu tu lah. Kadang-kadang kita tak nampak benda gitu. Tu dua perkara apa tu? Perkara yang ketiga nak cerita, hak dikaitkan dengan cerita ni lah juga. Dikatakan Nabi SAW ni menikah, Allah SWT menikah atas langit. Tak ada tok wali, tak ada saksi, tak ada gapo. Dan menjadi kebanggaan kepada Zainab ni, Allah SWT ya seseorangnya akad nikah, jadikan nikah dia. Dikatakan begitu. Dalilnya mana? Zawwajnakaha. Tu tak boleh jadi dalil tu, zawwajnakaha. Lepas tu semua kita ni kan Allah SWT menjadikan kita kan. Semua Allah SWT jadikan kita. Khalaqan nas, khalaqakum. Allah SWT menjadikan kamu. Menjadikan kamu tu makna tidak melalui hak biasa ni kah? Sebab musabab ni ada mak ayah, tidak melalui apa tu. Allah SWT jadi terus gitu. Gitu kah? Kalau zawwajnakaha ni pun kalau Allah SWT nikahkan, tapi hak tu wali, saksi, mas kahwin gapo tu ada betul lah. Boleh kan? Allah SWT jadikan kita, dia jadi seperti jadi Nabi ada kah? Kita tidak. Tapi dia kata memang kita etikad pun dia yang menjadikan kita, tetapi melalui sebab musabab biasa ni. Ada mak ayah supaya juga. Apa tak boleh kita kata lagu tu? Ya, kita nak kata Tuhan mengahwinkan dia. Itu masalah. Sebab apa? Dia keliru saat ni. Zawwajnakaha. Lepas tu khalaqakum tu. Khalaqakum. Kami, dia menjadikan kamu. Khalaqnakum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Kami menjadikan kamu. Menjadikan Tuhan jadi tak ada sama ibu bapa kita. Jadi. Begitu. Tak ada siapa kata lagu tu. Tetapi Allah SWT juga yang menjadikan semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Semua Allah SWT jadikan, tapi mengikut peraturan. Supaya juga kalau Allah SWT kata kami kahwinkan engkau, bukan bermakna tanpa ada wali, saksi, gapo semua mas kahwin. Bukan makna begitu. Tak boleh kita buat kesimpulan gitu. Tetapi ramai yang buat kesimpulan kerana ada dalam setengah-setengah hadis tu zahirnya sekali tengok nampak gitu. Itu tak kena. Sebab apa? Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahawa Abu Ahmad Ibnu Jahsh, saudara kepada Zainab ini yang menjadi wali nikah Nabi SAW. Dan Nabi SAW mas kahwin 400 dinar kepada dia. Nabi SAW buat kenduri. Lepas tu dalam hadis ni kata Nabi SAW masuk tanpa izin. Apabila tu ayat tu seseorangnya terus pergi, tak layak ke siapa-siapa. Itulah dia faham tu. Kalau Allah SWT tidak menikahkan dia tanpa perantara apa-apa, bagaimana Nabi SAW pergi terus tu? Pasal apa dia si suami minta izin ya? Saya nak pergi masuk dalam bilik bini saya ni, bukan saya nikah dah. Gitu. Dah tahu dah menikah. Semua orang tahu. Apabila turun ayat ni, Nabi SAW susuk kah? Kau dia suruh sahabat-sahabat dia tulis. Ingat, baca adalah hak semaya. Mesti dia suruh lagu tu. Mana hak lebih daripada hak tu? Semua tahu belakang. Lebih pada istihar, lebih pada iklan. Lebih pada saksi dua orang aja. Imam Malik kata tidak syarat saksi dalam perkahwinan. Yang pentingnya iklan itu. Sini tidak ada iklan lagi kok. Tunggu ayat Quran begitu mau. Zawwajnakaha.
Oh, sudahlah.